Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagian ke-12 bab 5 tingkatan 5 memerihalkan gabungan transformasi. Okey, buku teks muka surat 157. Okey, bagi memerihalkan gabungan transformasi ni awak kena kenal pasti objek dan juga imej dia. Okey, dia ada dua, imej kongruen dan juga imej bukan kongruen. Okey, untuk imej bukan kongruen ini, dia ada satu saja, dia serupa dan saiz berbeza, dia ialah transformasi pembesaran. Kalau dia tak kongruen, maksudnya saiz dia berbeza, dia ialah transformasi pembesaran. Okey, untuk imej kongruen ini, dia pecah kepada dua pula. Sama ada orientasi bentuk yang sama dan juga orientasi bentuk songsang. Okey, untuk orientasi bentuk songsang ini ialah pantulan. Maksudnya dia songsang. Nampak yang ini sebenarnya duduk di sebelah kanan. Tetapi yang ini duduk di sebelah kiri. Contoh pantulan. Contoh pantulan. Jadi dia songsang orientasinya. Okey, untuk orientasi bentuk yang sama, okey, dia pecah pada dua juga. Jarak di antara setiap titik sepadan sama, jarak tak sama. Okey, untuk yang sama ini ialah transformasi translasi. Yang tak sama ini, berbeza ini, dia transformasi putaran. Jadi itu adalah 4 transformasi yang perlu awak tahu. Okey, buku teks masih lagi buku surat 157. Okey. Semasa memerihalkan gabungan transformasi AB, kita perlu mengikut tertibnya. Perihalkan B dahulu, diikuti dengan transformasi A. Samalah, sama macam sebelum ini. Okey, kita terus kepada contoh buku teks muka surat 157. Dalam rajah di sebelah, E' ialah imej bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Perihalkan transformasi T, S. Jadi, dia buat transformasi T dahulu, baru S. Okey, awak perhatikan di sini. Awak perhatikan di sini, E ialah objek dan E' ialah imej. Awak juga perhatikan di sini, objek lagi kecil daripada imej. Jadi, kita tahu apabila imej lebih besar daripada objek, dia ialah melibatkan transformasi pembesaran. Jadi, S ini ialah transformasi pembesaran. Okey, selesai S, kita tengok T. Kita tengok T, position dia, orientasi dia, satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Maksudnya, dia terbalik. Dia terbalik tetapi bukan songsang sisi. Dia bukan pantulan. Dia bukan pantulan. Jadi ini ada dua possibility saja, sama ada pantulan ataupun putaran. Pantulan kita dah reject. Jadi dia ialah putaran. Okey, untuk transformasi putaran dan apabila dia melibatkan pembesaran, saya lebih suka untuk melukis satu lagi imej di bawah transformasi T ni. Maksudnya apabila kita laksanakan transformasi T, kita akan dapat satu imej. Lepas itu imej itu yang kita laksanakan pembesaran, barulah kita dapat yang warna pink ini, imej yang sebenar dia. Okey, apabila melibatkan pembesaran ini, saya suka melukis imej di dalam imej. Kita buat imej di dalam imej. Maksudnya saya akan lukis satu imej yang sama saiz dengan ini. Di dalam imej ini mengikut orientasi imej yang warna pink ini. Okey, jadi kita tengok di sini penyelesaian dia. Okey, di sini di mana saya akan melukis satu imej yang warna hijau ini di dalam imej yang warna pink. Supaya senang untuk saya laksanakan transformasi putaran dan juga nak cari jenis putaran dia ikut arah jam ataupun lawan arah jam berapa darjah. Okey, bagi kes ini dia ialah putaran 180 darjah. Jadi dia tak perlu ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Seterusnya, kita kena cari pusat dia -26. Okey, bagaimana saya dapat pusat -26 ini? Macam biasa untuk cari putaran 180, saya akan pilih satu bucu yang sepadan, gariskan dan pilih satu bucu yang sepadan lagi, saya gariskan. Jadi tempat persilangan itu ialah pusat putaran.
Okey, dan transformasi S ialah pembesaran pada pusat 1,6 dengan faktor skala 2. Jadi ini straightforward saja. Ini ialah pembesaran faktor skala 2, asal dia 1, dia jadi 2. Maksudnya, imej dia lagi besar pada objek. Jadi faktor skala 2. Orientasi pun tak berubah, jadi dia positif. Okey, pusat dia di sini sebab dia berkongsi bucu. Dia berkongsi bucu, dia ialah pusat pembesaran. Okey, jadi kita tengok di sini. Bagaimana transformasi T dan transformasi S itu berlaku. Jadi dia berputar 180 darjah pada pusat negatif 26 dan dia laksanakan pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 16. Okey, jadi itu untuk soalan ini. Okey, seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Maksudnya dia nak satu transformasi saja daripada sini terus jadi sini. Daripada sini terus jadi sini. Jadi mudah saja kita nak kenal pasti bukan semua transformasi kita boleh buat macam itu. Hanya yang terpilih sahaja. Okey, kalau soalan ini bolehlah. Kalau soalan ini boleh. Okey, kalau kita tengok di sini, satu kecil, satu besar. Automatik dia ialah transformasi pembesaran. Dia automatik transformasi pembesaran. Okey, kita dah tahu transformasi pembesaran. Next, kita cari pusat pembesaran. Okey, jadi kita gariskan saja yang mana bucu yang sepadan itu dan kita cari persilangan dia. Jadi persilangan dia kita dapat negatif pada koordinat negatif 36 iaitu yang merupakan pusat pembesaran. Okey, kita dah dapat pusat dan seterusnya faktor skala. Apabila dia jadi macam ini, tunggang terbalik macam ini, jadi ialah faktor skala negatif. Okey, faktor skala negatif, satu, awak boleh kenal pasti pusat dia duduk di tengah-tengah juga. Okey, ini faktor skala negatif berapa banyak? Dia membesar 2 kali ganda. Jadi dia negatif 2. Okey, jadi kita susun dalam ayat yang jelas sikit. Transformasi itu ialah pembesaran pada pusat negatif 36 dengan faktor skala negatif 2. Jadi 3 perkara itulah apabila memerihalkan transformasi pembesaran. Pembesaran pusat negatif 36, faktor skala negatif 2. Okey, jadi kita tengok transformasi tunggal ini berlaku. Jadi yang pertama kita cari pusat pembesaran dahulu. Okey, gariskan yang mana kita boleh identify mana-mana bucu pun boleh asalkan dia sepadan. Okey, kita dapat persilangan ini merupakan pusat pembesaran dan dia membesar negatif dia membesar negatif 2. Okey, jadi kita dapat ini bagaimana transformasi itu berlaku. Jadi, 3 perkara yang penting apabila kita nak memerihalkan transformasi pembesaran, iaitu jenis dia, iaitu pembesaran, pusat pembesaran negatif 36 dan faktor skala negatif 2. 3 perkara ini. Okey, sekian dahulu untuk bahagian yang ke-12 ini. Jika video ini bagus, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian dahulu. Terima kasih. Bye-bye.